dia punya project brief dan juga yang title untuk projek 2 semester ni yang kita panggil sebagai decarbonizing construction. Okay, saya hantar juga untuk yang projek 1. Okay, saya tengok.
Assalamualaikum. Uh, Minta maaf hari ni pagi ni huru-hara sikit. Saya tak expect pun saya nak pergi ke sebenarnya saya tak nak attend meeting tu hari ni ingat sebab last month saya dah pergi. Jadi semalam dia orang minta untuk hadir juga sebab ada tim daripada JKR apa semua. Jadi saya kata okeylah saya attend lah. Maknanya pagi tadi saya present untuk saya punya part lah untuk bagi structure. Okey, minta maaf sebab kena buat sebelah petang. Okay, sebelum tu saya nak beritahu dulu berkenaan dengan IDP ni. Okay, yang IDP ni dia, yang pertama sekali dia 4 jam kredit. Maknanya kira agak kritikal. Lepas tu ada satu grup 4 orang. Okay, nanti saya akan share dia punya ni lah yang AutoCAD file tu sekali. Okay, dia yang pertama sekali berkenaan dengan projek. Kalau you tengok yang projek capstone tu, okay, kita akan ada dua. Kita akan ada dua projek. Yang main tu adalah yang capstone tu lah. Dan satu lagi tu yang projek dua tu individu. Yang projek pertama, yang projek satu tu group. Satu group dalam 4 orang, 5 orang. Itulah apa ni maknanya kira untuk yang projek satu. Untuk yang projek dua, yang tu individu, maknanya sebab dalam IDP ni dia nak masukkan juga elemen untuk sustainable construction. Jadi kita buat projek tu secara individu lah. Untuk yang projek satu ni, maknanya kira yang ni adalah fully design lah, maknanya kita akan buat untuk yang design. Maknanya kita akan bagi architecture drawing dan kemudian kena come out dengan structure drawing. Maknanya dia architecture drawing tu maknanya kira arkitek saja, maknanya architecture drawing dia tak ada apa-apa. Dalam tu semua dimension semua tak ada. Maknanya maksud saya dia dimension dari segi structure lah, maknanya kira dalam kita kena produce structure drawing tak ada dimension, maknanya kita kena sediakan dimension. Kita kena come out dengan kita punya dimension dan kita kena prepare untuk structure parameter maksud dia macam ni. Concrete grade, lepas tu reinforcement. Okay, apa yang saya akan buat, kita akan buat secara step by step. Maknanya yang minggu depan kita akan start. Sebab minggu ni belum buat design lagi. Minggu ni baru kita kena prepare untuk key plan. Structure key plan. Okay, structure key plan tu maknanya dia akan tunjuk size beam. Maknanya kira daripada architecture drawing tu kita kena transformkan dia jadikan sebagai structure drawing. Untuk nak sediakan yang structure drawing tu, maknanya kita kena letak beam tu kat mana, nak sediakan beam, lepas tu nak kena sediakan dia punya size dia. Size beam berapa, slab thickness juga. Okay, jadi kena sediakan dia punya layout ataupun kita panggil sebagai structure key plan. Maknanya daripada architecture drawing tu step yang pertama maknanya daripada architecture drawing kita nak jadikan dia sebagai structure drawing. Jadi bila nak sediakan yang structure drawing, yang pertama sekali kita akan ada dia punya structure layout lah. Ground floor, first floor, second floor and so on lah. Kira maknanya dia punya floor tu. Dan juga foundation layout. Foundation layout tu yang tu tak apa, yang tu kemudian. Yang penting sekarang ni adalah ground floor, ground layout, ground floor layout, lepas tu first floor dan second floor ni. Di dalam structure key plan tu kita akan tunjuk location of beam. Maknanya beam tu kita yang kena tentukan kat mana kita nak letak beam. Biasanya apa yang kita akan letak beam ni
bawah wall. Maknanya bila kita tengok ada wall, tu kita letak beam bawah wall. Dan yang beam yang bawah wall ni ataupun beam yang wall underneath ni, dia tak semestinya ada wall, ada beam. Okay, tapi yang tu adalah yang simple approach, maknanya bila kita jumpa wall, kita letak beam. Okay, kenapa kita letak beam? Sebab yang pertama sekali, wall tu berat. Wall tu kalau dalam standard dia gunakan dalam 2.6, 2.6 kN per meter square. Yang maknanya berat wall tu, dan biasanya dalam IDP kita guna sampai 2.88. Ini kira dia punya safe weight of wall tu sendiri. Okay, wall ni maknanya brick wall dengan saiz dia 110, dia punya width dia tu, dan juga bila kita letak atas beam, kita akan, bila dah letak susun brick wall tu, maknanya kita akan plaster lah. Plaster biasanya dalam 20 mm apa semua tu. Okay, yang wall apa semua tu, dia bukan bawah structure, dia bawah architecture. Wall ni adalah dia consider sebagai architecture item, maknanya kira architecture item, maknanya kita bawa architecture. Tapi dalam masa sama, berat yang wall tu berat. Kalau 2.6 ni, maksud dia dalam 260 kilogram per meter square. Berat tu. Okay, 2.6. Maknanya kira kalau wall tu dia atas beam, memang berat 260 kg. Dia bukan yang bukan saja ringan lah, maknanya kira dia punya berat tu. Jadi bila kita nak sediakan structure layout apa semua tu, maknanya kita letak beam, kita letak beam. Kita kena tentukan beam tu dan juga dia punya sizing, size of beam tu. Okay, yang size of beam tu kita letak sebagai macam preliminary size. Preliminary sizing tu kita tentukan berapa kali berapa, B berapa, H berapa, apa semua tu. Nanti saya akan tunjuk cara untuk nak sediakan size beam. Kita tak buat calculation lagi. Cuma kita nak sediakan yang size beam tu, sebab nanti bila kita dah sediakan yang size tu, yang mana kita akan start design tu daripada yang size beam yang kita sedia dalam layout tu. Okay. Dalam kelas ni, dalam E1 ni, sebahagiannya adalah daripada ramai daripada pelajar saya semester lepas saja RC. Jadi kebetulan semester lepas RC, assignment yang projek tu kita buat secara, kita panggil sebagai mini IDP. Okay, yang sebab saya yang buat soalan projek tu. Jadi maknanya kira sekurang-kurangnya assignment tu sebenarnya boleh membantulah untuk nak sediakan structure key plan, okay. Dan kemudian barulah kita come up dengan design. Untuk yang minggu pertama, 3 minggu pertama ni, kita tak ada, kita tak buat software lagi lah, sebab kita akan gunakan Esteem, mana kita akan gunakan Esteem, dan maknanya nanti bila minggu keempat tu, bila you all datang, maknanya barulah boleh start yang Esteem tu. Sebab yang software untuk Esteem tu dia kena pakai lesen, maknanya kira dan kita boleh run dalam UiTM je, maknanya kita guna yang Wi-Fi UiTM. Okay. Dan sebenarnya okey je kalau nak guna yang software lain. Cuma sebab yang IDP ni, maknanya kalau kita kalau boleh kita fokus, kita guna yang ada lesen lah, ataupun yang student version, kan. Kalau tak nanti kebetulan ESC apa semua kan datang apa semua, maknanya kita guna yang ada lesen lah.
Okay, jadi saya akan tunjuk untuk penggunaan cara nak sediakan layout tu. Okay. Okey. Yang ni adalah layout layout untuk projek ni dia membina hotel bajet empat tingkat di Seremban. Lepas tu kita yang ni yang bangunan yang kita akan design lah. Maknanya kita atas tu ada yang metal deck. Okay, dia guna yang metal deck untuk yang roofing. Dan ni dia punya layout lah. Maknanya kita sekarang ni bila kita tengok dia punya layout tu, bila kita tengok dia punya layout tu, yang mula-mula sekali kita tengok beam yang paling panjang. Okay, maknanya kira longest span. Okay, longest span dengan shortest span. Okay, kenapa kita kena tengok yang longest span dengan shortest span tu? Sebab span of beam ni dia memainkan peranan untuk nak tentukan dia punya size. Sebab kalau kata nanti, okay, at the end kita kena check dia punya deflection. Jadi bila nak check untuk deflection, dia bergantung kepada effective depth D tu, D of beam tu, depth of beam. Jadi bila katalah dengan span tu kita sediakan size yang mencukupi, ataupun kita panggil sebagai sectional properties untuk beam. Daripada situ kita akan dapat size yang sesuai, yang suitable untuk nak design kemudian. Maknanya kita buat size yang betul, yang kira kata appropriate, maknanya kira dah size yang cukup, dan kemudian kita boleh buat design supaya nanti bila kita buat checking kan, maknanya nak checking untuk deflection apa semua tu, maknanya kita tak hadapi masalah. Kalau tak nanti kalau katalah dia punya effective depth dia tak cukup, apa yang akan berlaku nanti? Deflection kita fail apa semua, nanti nak kena tukar design apa semua kan. Jadi sekurang-kurangnya kita dah orang kata sediakan saiz yang cukup pada peringkat awal tu. Kalau tengok sini, dia punya distance dia pun tak banyak, dalam 3 meter, dan tak banyak sangat lah, dalam 3.6 macam tu dia punya span dia 3.6 gitu. Okay, dan yang ni adalah katalah yang beam ni kan, dia punya distance dia. Yang ni 3.6 meter je dia punya panjang dia. Jadi bila 3.6 meter, maknanya kita kena sediakan dia punya size beam lah. Okay, saya akan tunjuk yang dekat sini ni cara untuk nak sediakan size beam.
Yang ni yang apa ni dekat aras 4, lepas tu ada lagi lah yang dekat ground tu. Okay, contohnya kan, kalau katalah kita tengah dekat sini, yang ni adalah yang aras bawah. Okay, yang ni dekat apa ni ground beam. Okay, yang apa ni ground beam ni, masa kita nak sediakan structural key plan untuk yang dekat ground beam tu, okay, sekarang ni kita tengok. Okay, kita mula-mula sekali kan, kita jadikan dia sebagai, kat sini ni kita jadikan sebagai kolom. Okay, lepas tu tengok kat mana yang kita boleh sediakan kolom. Kalau yang ni 3.6, 3.6. Kalau boleh tak, kalau kita tak nak apa ni, kita nak buat kolom tu panjang sampai ke sini. Kan maknanya kita nak buat kolom ni. Okay, maknanya kita nanti span tu akan jadi panjang 7.2 meter. Kan maknanya kira bila dia terlalu panjang, apa ni beam kita akan jadi saiz yang besar. Okay, apa ni kira kita kalau boleh kita tak nak apa ni beam tu terlalu orang kata apa ni besar sangat. Okay, dan bila kita apa ni kalau katalah ada ruang, ada tempat yang kita boleh letak apa ni kolom, kita letak kolom. Macam sini 3.6 meter, maknanya tak ada orang kata apa ni, tak ada halangan untuk kita letak kolom kat sini. Kita letak kolom kat situ. Dan begitu juga dengan yang tempat yang sini ni. Okay, yang kat sini, okay, cuma yang bahagian sini ni dia void. Perasan yang kat sini kan. Okay, yang ni sini ni dia void. Okay, bila dia void, yang tengah ni, yang ni adalah utility room. Okay, maknanya kira dalam ni tempat yang void tu akan ada inilah akan ada piping apa semua kan. Okay, jadi bila dah apa ni, maknanya kita tak boleh letak kolom dekat sini, yang bahagian sini. Sebab dia tak, beam tu dia tak boleh datang terus macam tu. Kan maknanya dia tak boleh datang beam tu, dia tak boleh datang straight yang macam tu. Sebab apa ni, dia ada void yang kawasan tu. Jadi bila dia ada void untuk yang kawasan tu, kita kena buat kolom tu, maknanya kira yang dekat sini. Maknanya satu apa ni sini okey. Kat sini boleh buat kolom. Kan hanya kira kolom tu kita boleh buat kat situ. Dan yang ni kita boleh apa ni kosongkan ataupun kita boleh buat kolom dekat sini. Kolom kat situ boleh. Cuma tak boleh apa ni kalau nak buat kolom kat sini boleh. Cuma nanti beam tu dia hanya boleh stop sampai kat sini je. Yang tu. Dan apa ni untuk yang dua tempat lagi tu beam tu akan jadi di situ. Okey, maknanya dia akan split lah. Maknanya kalau untuk LCD ni kita boleh sediakan kolom dekat sini satu, kolom dekat sini satu. Kolom kat sini, lepas tu kita boleh sediakan kolom kat sini. Dan kalau katalah kita tak nak, maknanya kita tak perlu sediakan, kita boleh sediakan kolom dekat yang sini ni. Apa ni dia akan jadi yang ni, untuk yang beam ni akan jadi sebagai apa ni, dia akan ada dua beam. Okey, yang maknanya kira kalau katalah untuk yang sini kan, yang ni ni ada dua ni, dia akan jadi secondary beam kepada yang ni. Maknanya akan jadi sebagai main. Dan nanti beam ni, okay, nanti kita akan buat satu beam panjang sinilah sampai ke ni, akan ada beam untuk yang semua kawasan ni. Kan begitu juga dengan yang sini. Okay, dan yang ni ada wall kan, untuk yang kawasan sini dia ada wall. Bila ada wall, maknanya kita letak beam sampai ke sini. Okey, ini pun sama juga. Maknanya kita letak beam ni sampai ke sini. Okay. Itu maknanya kita sediakan beam sampai ke hujung lah. Apa dia walau dia beam tu sebab bawah, maknanya dia ada pintu apa semua kan, maknanya pintu tu dia tak ganggu lah, maknanya kita buat beam ni sampai ke sini semua tu, kita boleh buat beam sampai sini. Dan yang ada bahagian sini ni, okay, yang ni adalah kawasan brick wall juga, dia ada pintu, ada access untuk masuk ke bathroom tu. Jadi kita letak juga beam untuk kat situ. Kita letak beam kat situ, begitu juga kita letak beam dekat situ. Okay, dan maknanya kira
yang location of beam tu maknanya kita kena tentukan sendiri, ya. Kita kena tentukan sendiri dan kita boleh letak beam dekat sini. Itu kan, sampailah yang ke bawah-bawah ni lah, okey. Ni. Dan kawasan sini ada dia untuk lift tu, lift ni untuk barang. Dia bukan bukan untuk orang, ya. Maknanya lift ni untuk servis lift lah. Dia biasanya untuk barang sebab dia tak jadikan tu shear wall untuk nak stabilizekan bangunan ni. Okay, yang ni adalah lift untuk barang. Kalau katalah kita nak jadikan, kita nak sediakan shear wall yang kemudian tu, cari location yang kita boleh sediakan wall tu, yang shear wall ni maksud dia wall tu daripada bawah sampai ke atas, dia tak ada reinforcement. Dia tak ada brick wall. Dia reinforcement, ya. Maknanya dia ada reinforcement sepenuhnya. Okay, dan nanti kita akan design lah yang yang shear wall tu. Dan untuk yang beam ni sekarang ni, okay, bila kita dah buat untuk yang beam ni kan, okay, sekarang ni kita nak tentukan dia punya sizing dia, ya. Yang sizing ni, okay, size ni ambil yang longer span. Okay, yang ni adalah yang ni size dia dekat sini 3.6. Yang ni 2.5. Maknanya kita guna yang 3.6 tu. Maknanya kita akan ambil yang 3.6 meter tu sebagai kita consider sebagai yang longer span lah untuk yang grid line ni. Dan kalau tengok yang grid line ni pula, yang AB1 ni, okay, maknanya dia tu lagi panjang lah, ada sampai 4 meter, ya. Ini dia lagi panjang. Kalau yang bahagian sini dia akan jadi yang ni panjang lagi. Maknanya kira 4 campur dengan 1.4. Maknanya dia akan sebagai 5.4 meter. Yang ni okey. Maknanya kita yang ni kita akan buat beam sampai ke sini. Yang ni beam. Yang ni yang kat sini ada beam. Tapi yang sini dia masih ada beam lagi. Cuma beam tu dia akan stop sampai sini. Dia akan stop sampai ke yang wall ni. Okey, maknanya kira yang ni dah jadi sebagai shear wall untuk yang bahagian sini. Okey, yang ni dah sebagai shear wall. Maknanya kita punya beam tu nanti akan datang sini stop sampai situ. Itu je. Maknanya kira beam tu akan stop sampai situ. Dan dalam kawasan shear wall tu dia tak ada beam, tak ada kolom. Maknanya wall sahaja. Okay, dan wall tu dia macam acting sebagai kolom. Maknanya kita boleh gunakan beam tu cucuk masuk dalam wall tu, ya. Okay. Dan sekarang ni bila kita dah tentukan location untuk beam apa semua tu, dan kita tengok. Okay, sekarang ni beam ni dia punya size dia kan. Okay, dia sekarang ni untuk yang 3.6 meter. Okay, tengok dia punya size dia 3.6 meter. Jadi bila dia 3.6 meter, cara untuk nak kirakan, nak tentukan size beam tu, you guna macam ni. Span. Okay, lepas tu multiply dengan 0.075. Okay. Yang ni kita akan dapat dia punya size lah. Contohnya kan, yang ni 3,600. Okay, lepas tu multiply dengan 0.075. Bila yang 3,600 tu multiply dengan 0.075, kita akan dapat dalam 270. Okay, maknanya yang ni adalah size beam lah. Okay. Jadi bila dapat yang size beam tu, yang ni akan sebagai hash. Tapi kita bila dapat yang beam tu, jadikan dia sebagai incremental of 50. Ya, incremental of 50. 50 maknanya dia akan sebagai maknanya ni yang sebagai 300, 350, 400, 450. Maknanya yang itu adalah dia punya size beam. Nanti kita punya size beam tu kita buat macam ni. Okey, maknanya yang ni dia punya hash dia, kalau dapat yang 270 ni,
jadikan dia sebagai 300. Ini kita yang kat sini kita jadikan sebagai 300. Okey, yang ni dia punya hash dia lah. Okey. Dan untuk yang bila dah dapat yang 300 ni, yang ni saiz beam kita untuk yang hash tu. Ni adalah B. Yang ni hash. Dia hash. Okay. Yang sini kan. Okay, yang ni hash dia. Okay, hash sama dengan 300. Untuk yang B ni, B adalah sama dengan 0.3 okay, hingga 0.5 kali dengan hash. Ini untuk nak dapatkan nilai B. Okay, bila dapat yang nilai B ni, maknanya yang B ni akan sebagai 0.3 multiply dengan 300. Okay, maknanya dia akan dapat dalam 90. Tapi kita tak boleh buat B tu 90. Okay, paling kecil kita boleh buat adalah 150 mm. Okay, maknanya kira B ada lebih besar sama dengan 150. Kalau kurang daripada tu maknanya kita guna 150 lah. Maknanya daripada sini kita gunakan yang 150. Okay. Kalau dalam Eurocode, okay, yang EC2, saiz B ni, B akan jadi sebagai 200. Okay, tapi kita tak pakailah yang B200 tu sebab dia besar sangat ya. Maknanya kalau kita ikut yang yang dia punya parameter. Okay. Yang ni adalah untuk ratio B dengan hash. Ni dia punya ratio dia kan. Ni kira ini adalah ratio untuk B kali hash ni. Okay. Dan sekarang ni kita dah dapat dia punya saiz tu, 150 kali 300. Bila dapat yang saiz 150 kali 300 tu kat sini, kita apply untuk yang sini ni, jadikan dia sebagai 150, buat kat situ yang tepi ni, 150 kali dengan 300. Okay, yang ni adalah kita punya saiz beam lah ya. Dia akan sebagai 150. Okay, dia akan jadi sebagai untuk yang sini ni 150 kali dengan 300. Okay, yang ni adalah saiz beam. Kalau kata yang ni kita buat satu-satu, ataupun kita boleh buat untuk yang semua tu daripada sini, daripada sini ni sampailah ke hujung. Okay, yang tu ini kan, daripada sini sampailah ke hujung ni. Okay, maknanya kita buat satu saiz dia, kita buat tu 150 kali dengan 300. Okay, yang ni adalah kita punya saiz beam. Kita kena buat yang macam tu lah. Dia tak boleh terbalik, tak boleh buat 300. Contohnya kan, kita buat sini macam kita buat terbalik ni, 300 kali dengan 150. Ni tak boleh. Okay, maknanya sebab nanti beam tu akan jadi macam ni. Okay, yang ni akan sebagai 300. Ini sebagai 150. Kali yang ni 150 kali 300 ni dia akan jadi macam tu. Okay, tu kan. Ini kita dia punya destination of beam tu ya. Yang tu adalah untuk beam. Okay, ada soalan tak? Kalau ada pertanyaan, nak tanya apa-apa? Okay, lepas tu, okay, sekarang ni adalah untuk yang slab pula. Okay, yang slab ni kita tengok dekat sini. Ni kita punya slab lah. Okay, dia ada one way, two way slab semua tu. Okay, dan kita tengok ni yang one way dengan two way tu. Okay, contohnya kan, kalau dekat sini, yang ni adalah, yang ni akan jadi sebagai LF. Yang ni akan sebagai LF.
yang sebelah sini pula akan jadi sebagai ly. Itu dia punya slab lah, maknanya yang shortest span tu akan jadi sebagai LX. Dan yang sekarang ni, yang LX tu, yang ni, yang ly bagi LX tu, ly bagi dengan LX yang kat sini, ly adalah 4 meter bahagi dengan 3.6. Kat sini. Kita akan dapat dalam 1.11 kan. Bila dapat yang ni, maknanya kira dia kurang daripada 2, maknanya dia akan sebagai two-way slab lah. Yang two-way slab ni maknanya dia akan jadi yang macam tu. Kalau katalah yang ni pun samalah, dia akan sebagai two-way slab. Kat sini kan, yang ni yang two-way slab, ini pun sebagai two-way slab. Dan untuk nak dapatkan slab thickness tu, yang kat slab thickness tu, sebab kat tu kan, itu yang slab thickness, thickness of slab. Thickness of slab ni, maknanya kita akan sebagai 150 mm. Yang ni adalah untuk nak dapatkan slab thickness. Yang slab thickness tu 150. Macam nak tentukan slab thickness? Katalah kita sekarang ni kita ada untuk yang kat sini. Yang ni dia punya distance dia adalah yang ni 3.6. Yang ni 3.6 meter. Yang kat sini pula 4 meter. Kita ambil yang kecil. Kita ambil yang LX tu. Yang ni kita ambil yang LX, maknanya sebagai LX sama dengan 3.6. Bila kita dapat yang LX 3.6, maknanya nak dapatkan dia punya thickness, yang dapat thickness tu, untuk nak dapatkan thickness dia tu, yang ni LX bahagi dengan 35. Maknanya kita boleh dapatkan dia punya thickness slab tu, LX adalah 3,600. Ni 3,600 bahagi dengan 35. Bagi 35, maknanya dekat sini bagi dengan 35. Kita akan dapat dalam 102. 102 mm. Slab thickness, kalau boleh biarlah dia jadi sebagai 125. Maknanya yang slab thickness ni 125 mm. Dan untuk slab thickness ni, dia akan jadi incremental of 25. 25, 50 apa semua lah. Maknanya 125. Kemudian dia akan jadi sebagai 150. Lepas tu akan jadi sebagai 175. Ni adalah untuk nak dapatkan dia punya slab thickness. Kita buat ni satu-satu kan. Maknanya kita ni untuk yang two-way slab. Maknanya buat kat situ 125. Maknanya kita kat sini kan 125. Ni untuk yang slab thickness. Kalau yang ni saya tunjuk untuk yang 150 ni kan. Maknanya akan buat 125. Dan kalau tak, kita boleh buat kat situ. Dekat bawah tu, maknanya dekat bawah tu kita buat situ thickness of slab. Thickness of slab shall be 125 mm unless noted otherwise. Yang ni adalah untuk nak tentukan noted otherwise. Maknanya kita atau kita sebagai UNO. Yang ni. Maknanya thickness of slab shall be 125 mm. Maknanya yang ni bila kita buat macam tu, maknanya dia akan mewakili untuk semua kawasan lah. Kalau yang dekat cafeteria ni, dia besar. Dia besar. Jadi kalau tengok dekat sini, yang ni akan jadi sebagai dia punya ni 7.2 meter ni. Ni 7.2 meter. 7.2 meter. 7.2. Lepas tu yang sini adalah
5.4. Okey. Maknanya yang ni panjang dia ni dalam 5.4 meter. Okay. Bila kita tengok dia punya area of slab ni, okey, kita apa ni? Ya, bila kita tengok yang area of slab tu, okay, area of slab ni akan jadi sebagai 7.2 multiply dengan 5.4, maknanya dia akan jadi sebagai 38. Okey, 38.88 meter square. Okey, mana-mana slab yang lebih daripada 30 meter square, dia consider sebagai huge area. Maknanya slab tu besar. Okey, jadi bila slab tu besar, kita kena sediakan secondary beam. Kenapa kita perlu sediakan secondary beam? Adalah untuk nak reducekan slab thickness tu nanti. Kan? Kalau katalah kita tengok kat sini, ni 7.2 dengan 5.4, maknanya yang ni akan sebagai LX. Okay, LX ni bila 5,400 okay, bahagi dengan 35, kita akan dapat slab thickness tu sampai jadi sebagai 150. Kan? Maknanya 154 lah. Okay. Yang ni kalau kita gunakan untuk tanpa ada secondary beam. Tapi bila kita buat yang secondary beam yang dekat sini, kita tambah secondary beam yang kat sini ni, okay, sekarang ni LX akan jadi, okay, LX dah pindah dah. LX tu daripada yang 5.4 tu pindah ke 7.2, maknanya akan sebagai 3.6. Maknanya dia punya slab thickness akan jadi rendah lah, akan jadi kurang. Okay, kenapa tujuan kita nak reducekan slab thickness? Supaya apa ni, maknanya 125 mm tu dengan 150 tu 25 mm beza tu. Okay, 25 mm beza, walaupun kita nampak 25 mm, tapi density of concrete tu dalam 24-25. Jadi bila kita multiply dengan density, self weight of slab akan jadi besar. Okay, maknanya slab apa ni, self weight of slab tu akan jadi besar. Bila self weight of slab tu akan jadi besar, dia load tu akan pergi ke beam. Dan kemudian akan transfer ke kolom, lepas tu turun sampai ke apa ni, foundation. Jadi nanti foundation tu pun akan jadi besar. Itu tujuan dia, maknanya kita, sebab yang slab ni dia area ya, dia base pada apa ni, area load. Okay. Dan kalau katalah untuk yang apa ni, beam apa semua tu dia line load je, maknanya kita walaupun kita tambah apa secondary beam tu, okay, load dia tu tak, kata ni tak sebagaimana slab lah, sebab yang slab tu adalah area ya. Okay. Maknanya kita untuk minggu ni, maknanya kita akan sediakan structural key plan dulu lah ya. Okay. Okay, dan nanti bila tengok yang dekat sini, dia akan ada layout untuk yang apa, untuk aras 4, aras 5 semua tu, dan juga roof sampai ke atas. Okay, dan ada yang ni dia punya elevation. Okay, elevation tu, okay, kita tengok dia punya ketinggian bangunan tu ya. Ketinggian bangunan tu dalam 3.5 meter ya, dia punya daripada floor ke floor. Jadi bila tinggi dia dalam 3.5 meter, nanti saiz kolom tu akan jadi besar lah ya. Apa sebab dia sebab yang saiz kolom ni dia bergantung kepada slenderness dan juga berat ya, yang kolom tu kena tampung. Okey, ada soalan sekarang ni? Okey. Okay.
Okey, apa ni, dan tak apa, nanti apa ni, apa-apa boleh tanya melalui WhatsApp, apa ni, boleh tanya dalam grup tu. Minggu depan kita akan start untuk design slide. Jadi apa ni, sekurang-kurangnya kalau katalah you all dah ada layout apa semua, nanti boleh proceed untuk design slide di minggu depan. Dan untuk yang IDP ni, saya akan gunakan apa ni, lebih kepada industry base. Maknanya dari segi design apa semua tu kita akan ikut yang industri punya lah. Dan beza sikit lah dengan apa ni, RC, sebab RC dulu saya ikut je yang apa ni, parameter yang dalam RC. Tapi dalam IDP ni apa ni, saya akan share berkenaan dengan kita akan guna banyak rule of thumb, ya. Maknanya kira tak apa ni, kita tak rigid sangat ikut yang apa ni, design apa semua tu. Saya akan share cara design lebih kepada rule of thumb lah. Maknanya kira proses yang lebih, orang kata apa ni, kira lebih simple lah, ya, lebih simple. Dan bagusnya kan kalau katalah you all dah, sebab saya apa ni, biasanya dalam IDP ni kalau katalah kita dah familiar dengan design apa semua tu, nanti apa ni, bila dah keluar apa semua tu, you all boleh gunakan note yang sama, sebab nanti saya akan share rutan ataupun yang formula yang tak ada dalam buku, tak ada dalam standard. Dan tapi you boleh gunakan apa ni, kita boleh pakai semua tu dalam projek ni, dan juga boleh gunakan dalam common test, ya. Sebab yang common test tu apa dia, memang dia boleh guna apa yang saya ajar lah. Jangan risau, sebab kebanyakan lecturer yang dekat sini pun dia orang dah apa ni, kira ni lah, dah tahu dah apa yang saya akan buat. Maknanya kira saya banyak untuk ni lah, share cara untuk design, nak memudahkan apa ni, proses design, ya. Dan sepanjang kelas apa ni kira you all boleh tanya apa saja, ya. Hanya kira tanya je soalan apa pun dan saya akan jawab, ya. Setakat ni saya semenjak saya masuk ITM ni, saya tak pernah jawab kasus dan you should know, ya. Saya tak pernah jawab, maknanya saya akan jawab. Okey, ada pertanyaan? Tak ada lagi, Sir. Ya, tak lagi, ya. Okey. Kalau tak ada, nanti jangan lupa isi attendance dalam tu. Kita jumpa dalam minggu depan. Dan kalau ada soalan apa-apa nak tanya, boleh tanya dalam grup. Ya, okey. Okey, itu saja. Terima kasih. Bye. Okay. Terima kasih, Sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.